Tapi ada kalanya hidayah ni datang kerana ada sebab-sebab yang mengundang hidayah tu. Maka Al-Ghazali pun mengalami keadaan yang serupa. Ada dua keadaan pada Ghazali ni. Satunya keadaan yang tidak diduga oleh dia. Tidak diduga. Sebab apa? Kalau kita perhati sejarah Ghazali ni, macam mana dia mula tersedar dan mula mengaji tasawuf, kerana beberapa peristiwa yang dia alami. Dan itu menjadi petunjuk ke dia lah, menjadi pedoman hidayah kepada dia. Itu cara dia dapat. Cara dia dapat. Tapi apa-apa pun, kalau kita tengok karakter Ghazali tu, sebenarnya dia ada sebab-sebab yang banyak untuk terima hidayah tu. Ciri dia sendiri. Sebab tu banyak macam sebab lah. Kita kena faham bahawa Allah Ta'ala ni mengurniakan sesuatu memang kehendak dia, atas ketentuan dia. Tapi dalam kehidupan kita dari sudut manusia ni, kita kena tengok dari aspek sebab-sebab dia tu. Ghazali pun serupa. Dia dapat hidayah memang kurnia Allah. Tapi kalau kita tengok karakter Ghazali sendiri, dia orang yang nak cari kebenaran. Karakter dia bukan jenis fanatik, bukan jenis ta'assub. Orang memang nak cari. Sebab tu Ghazali sendiri beritahu, mencari kebenaran ni daidani wa da'abi, perangai aku kata. Nak tahu sesuatu benda ni, nak tahu sungguh ni. Maksudnya kata waktu tu perangai aku. Allah Ta'ala jadi perangai aku nak tahu sungguh benda ni. Atas sebab baik dia. Cuma mungkin di peringkat awal tu dia tak jumpa dengan tokoh-tokoh yang membuka pintu ke dia. Tak dan jumpa lagi. Sehingga sampai waktu dia baru dia jumpa. Nak kabarnya dia ada sebab-sebab. Tapi walau apa pun hidayah tu memang Allah Ta'ala lah. Dia nak nabi lah. Ada orang dapat tanpa sebab pun banyak. Jika ahli tasawuf yang dapat tanpa sebab pun ada. Tapi sebahagiannya bersebab. Tapi kita ni untuk tengok pedoman tu, maka bahagian kita ni kena cari sebab-sebab lah yang mendatangkan hidayah Allah. Baik, kalau tengok kisah Ghazali, sebab apa dia jadi gitu? Banyak riwayat-riwayat menyebut beberapa kisah yang berkait Imam Ghazali ni. Terutamanya kisah dia dengan adik dia. Imam Ghazali, dia dengan ayah yang mati kecil dan dia orang miskin. Dia orang miskin. Tapi ayah dia tu orang soleh. Miskin. Jadi dia ada dua beradik je. Ahmad Al-Ghazali adik dia, dan dia sendiri Muhammad Al-Ghazali abang. Jadi ayah dia ni mati kecil, orang soleh. Bila dia mati, dia pesan kepada sahabat dia, di kalangan ahli ibadah juga, orang soleh juga, supaya tolong jaga anak dia ni. Jadi sahabat dia ni ambillah peranan tu, jaga anak ayah dia, Imam Ghazali dan adik dia ni, beri pendidikan. Tapi sahabat dia yang dipesang oleh ayah dia pun miskin juga. Bukan orang senang juga. Akhir sekali apa dia buat? Dia cadang kepada Muhammad Al-Ghazali ni. Dia kata, aku tak ada modal dah, tak ada biaya yang cukup nak tabung, nak jaga Imam Ghazali ni, tak cukup biaya molek. Lalu apa yang terjadi? Jadi dia pun hantarlah Ghazali ke universiti yang dibuat pada waktu tu di Baghdad masa tu, Universiti Nizamiyah, antara universiti yang terbesar dalam Islam masa tu lah. Itu dibiayai oleh kerajaan biaya pembelajaran, pengajian dan sebagainya. Di situlah bermula Al-Ghazali dan adik dia mendalami ilmu dan menjadi, sehingga kecemerlangan dia ilmu itu meningkat pada waktu dia mengaji situ. Dan sehingga dia menjadi alim besar. Umur 20 tahun sudah mampu menulis kitab dan sudah dapat ibarat agak macam guru dia tu, Abdul Ma'ali Al-Juwaini tu, tengok kepintaran Ghazali ni macam golok, kata orang, golok dengan dia, dengan guru dia masa tu. Abdul Ma'ali Al-Juwaini ni golok dengan dia. Jadi bila jadi sampai tu, dia pun semakin naik menjadi ulama besar dan tokoh dalam pelbagai bidang. Dia alim dalam banyak perkara, Musuluddin, ilmu fiqh dan sebagainya dia kuasai. Cuma hak dia tak pergi jauh ilmu tasawuf. Tapi adik dia lain. Ahmad Al-Ghazali ni, sejak daripada kecil ni, dia agak lain sikit. Dia agak minat ke ilmu tasawuf ni dan mengaji ilmu tasawuf sebelum abang dia lagi. Ghazali dia hidup dalam dunia kesarjanaan, dia jadi alim, ulama besar, ternama, tersohor. Tapi Ghazali sendiri memberitahu pengalaman hidup dia, aku hidup sekalipun sebagai orang alim, tapi jiwa dia ngaku banyak celaru. Dia kata sendiri, jiwa aku ni banyak celaru dengan arti banyak dorongan-dorongan yang tidak baik yang mendorong aku dalam dunia kesarjanaan pada waktu itu. Sehinggalah berlaku peristiwa.
Peristiwa apa dengan adik dia? Bukan orang lain, adik dia. Dia semayang. Ini salah satu riwayat kapal ni punca dia. Dia semayang dengan adik dia. Dia jadi imam, tapi adik dia tu mufarakah, semayang sendiri, tak semayang dengan dia. Jadi setelah tu dia tanya-tanyalah, dah apa mas kurang pada aku ni? Nak kata aku jahil tak? Alim dah orang tu. Tapi macam mana adik aku ni mufarakah? Nak tanya sebab apa benda? Dia pun tanya. Siasat tanya. Adik dia jawab dengan bahasa isyarat. Dia kata aku nak semayang ke mana? Denganmu bajumu tu banyak darah. Banyak darah. Tapi Ghazali ni cerdik juga. Bukan jadi doktor. Doktor ni mengaruh mana ada baju aku dah darah. Waktu kan jadi betul-betul tak ni Dok Ghazali ni yang alim. Bila adik dia kata gitu, aku nak semayang macam mana denganmu ni baju ada darah, takak lalu. Baru sedar, dia teringat. Betul ke mana? Rupanya adik aku ni nampak benda yang gerak dalam hati aku. Aku masa aku jadi imam tu, memang otak aku masa tu, fikiran aku duduk mikir masalah-masalah hukum yang berkait dengan darah perempuan, haid. Jadi bila adik dia kata aku nak semayang guna denganmu, bajumu banyak darah, dia perasan lalu dah. Dia perasan sebab tu. Itulah yang menjadikan Al-Ghazali mula sedar. Dan antara orang yang muda dia mengaji, Abu Ali Farmadi. Dia belajar dengan Abu Ali Farmadi, wa akhadha minhu istifdahat tariq, yang ambil kunci tarekat. Itu antara kisah-kisah awal dia. Ada juga dia katakan pernah sekali antara sebab Ghazali ni jadi gitu, dia tengah berceramah, berkuliah sebagai seorang sarjana ahli ilmu. Imam Ghazali ni kealiman dia ni luar biasa. Orang nak ukur kealiman dia tu, orang tengok murid dia tu. Murid-murid dia tu zaman dulu orang boleh kenal seorang alim tu tengok tak murid dia. Tapi ni dah lewat ukuran lagi. Murid ramah tu tak tahu kala pun banyak. Zaman dulu tu dia ada ukuran dia. Jadi orang kata nak tahu nak kau alim Ghazali ni, orang yang mengaji Imam Ghazali ni dikatakan orang yang berserban besar ni tak kurang 400 orang. Artinya apa? Artinya zaman dulu orang tak berani pakai serban besar ni kecuali dia alim sungguh. Dia tak berani. Lah ni tak lah, lah ni pakai belaka tak apalah. Tapi nak kebun zaman dulu tu, kalau pakai serban besar tu orang tak berani kalau dia tak alim. Nak kebun zaman tu penanda kepada kesarjanaan kealiman. Zaman tu, zaman dia. Jadi orang buat ukuran, kalau lah depan dia ni orang mengaji dia 400 orang lebih orang pakai serban-serban besar tu, orang tahu lah gurunya pun. Jadi Imam Ghazali ni pada waktu dia berkuliah sekali, tengah beri nasihat korang. Beri nasihat korang, beri nasihat, beri petunjuk. Tiba-tiba adik dia mari dekat lalu dekat dia tu. Lalu adik dia ni membaca syair-syair Arab yang memberi isyarat ke dia, yang maksudnya lebih kurang, saya pun dah ingat rakat-rakat awal tu, saya ingat ujung-ujung je. Hatta mata tusmi'ul wa'za wa la tasma'un. Sampai bila mu ni nak beri nasihat korang, mu sendiri tak bakal nasihat tu. Adik dia baca syair gitu depan dia, mu duk beri seorang popang-popang duk kabur korang, mu sendiri tak pakai buah ilmu tu. Ilmu tu Mak Ghazali tu kejut dia settle. Itu salah satu sebab yang menyebabkan Ghazali ni berubah arah. Akhir kali dia menyelami belajar ilmu tasawuf. Ada kisah lain lagi, dia mengalami keraguan tentang diri dia. Aku ni guana ni macam-macam. Akhir sekali keraguan itu menyebabkan timbul penyakit. Timbul penyakit dia ni sampai tahap mula-mula penyakit yang keraguan yang boleh dihandle, keraguan, tapi sampai satu tahap keraguan fikiran dia tu sampai tadi dia nak kawal dah. Sampai tak boleh nak makan, tak boleh nak minum, kuku kering, sakit. Dan tak boleh nak bercakap, tak boleh nak mengajar. Itu yang mengenai Imam Ghazali. Tak boleh nak mengajar dah. Jadi Imam Ghazali ni, dia orang alim. Alat paling penting sekali pada dia lidah. Lidah lah. Dan kalau dia ahli dia nak mengajar, nak buat apa ni zaman tu? Zaman ni banyaklah wasak-wasak tu. Zaman dulu. Kalau lidah dia nak pakai, susah lah baik. Jadi Imam Ghazali pada waktu tu bila sampai ke tahap tu dia jadi sakit, tak nak makan. Dan dia ni orang kenal, orang besar, alim ulama yang terkenal. Jadi orang carilah doktor-doktor tu. Doktor-doktor mari rawat Imam Ghazali ni, nak tahu penyakit apa benda ni. Doktor-doktor skandal semua, tak tahu penyakit ni. Doktor kata apa benda? Ni penyakit mari dari atas, mari dari langit. Penyakit dia, bukan penyakit dari bawah ni.
Itulah Ghazali akhir sekali dia bertekad untuk membawa diri dia. Itu bermula di usia 10 tahun. Dia pun bawa diri, minta berdoa kepada Allah. Masa tu dia rasa tak ada harapan lain dah. Masa tu hati dia rasa aku hanya bergantung pada Allah masa tu. Di situlah Allah Ta'ala kabulkan. Amman, disebut riwayat ni, kisah-kisah Ghazali ni akan sebut ayat ni. Amman yujibul mutarra idza da'ah. Itu kekunci kepada Ghazali sesat masalah dia tu. Siapa lagi yang dapat menyahut permohonan hambanya setelah mendapat, tak ada orang lain dah boleh tolong. Ghazali menghadapi peristiwa tu. Tak ada doktor-doktor semua sender dah belakang. Dia pun menghadap kepada Allah, mengadu kepada Allah. Allah telah sembuhkan dia. Itu mula dia pergi beruzlah 10 tahun. Masa tu juga itu di kitab Ihya Ulumuddin. Dan macam-macam lagi lah. Kalau pergi ke Damsyik hari ni, kalau pergi ke Syria hari ni, tak tahu ada tak lagi lah ni. Itu ada tempat di Masjid Umawi tu, tempat Imam Ghazali menyendiri. Di Baitul Maqdis pun ada tempat, satu bilik khas, satu tempat tu Imam Ghazali beruzlah di situ. Orang kenal, orang tahu dalam sejarah ada catatan. Ini sejarah Imam Ghazali. Jadi nak kabarnya, dia dapat tu secara tabi'inya dia memang ada keinginan untuk tahu. Perangai aku tu Ghazali nak tahu. Sebab itu Imam Ghazali ni, bila dia hentam sesuatu fahaman yang salah tu, fahaman tu hancur, utuh. Sebab apa? Sebab dia tak cakap kosong. Sebelum dia kata benda-benda ni, dia kaji detail satu benda tu. Dia tahu salok-belok. Habis lumak kata orang. Baru dia tulis. Pak masa dia tu ada aliran pemikiran falsafah. Ada kelompok Syiah. Semuanya mengaku betul belaka. Masing-masing mengaku inilah paling benar sekali. Ada kelompok Syiah, ada kelompok mutakallimin, ahli kalam, dan macam-macam lagi lah. Ghazali ni belajar ilmu Syiah ni seolah dia orang Syiah juga. Siapa tak tu dia mengaji. Sehingga tokoh-tokoh Syiah pun tak tahu apa yang dia tahu tentang mazhab dia. Dia mengaji ilmu kalam. Bahkan menjadi, dia juga jadi ulama ahli kalam. Dia mengaji. Dan ilmu fiqh lain biasalah. Mana-mana yang mengaku bahawa mereka ni sebagai ulama-ulama besar zaman diri, bidang apa ni, Imam Ghazali memasukinya, kaji siapa kau umbi. Sebab tu bila dia mula menghentam ilmu falsafah ni, dia menghentam setelah mendapati banyak kecelaruan dalam falsafah ni, bukan semua aspek lah, dan aspek tertentu ilmu falsafah ni, Imam Ghazali menulis satu kitab nak menghentam falsafah ni, Tahafut Al-Falasifah. Setelah Imam Ghazali tulis kitab tu, falsafah zaman dia tu utuh bergudung, tak bangun-bangun. Sampai bila? Sampai Ibn Rushd timbul, barulah naik semula. Nak kabarnya keberkesanan dia tulis tu sebab dia kaji detail. Dia tak cakap kosong, dia fakta. Jadi bila kena tahu betul. Akhir sekali nak kabar Imam Ghazali buat semutan apa? Dia kata kesimpulan dalam perjalanan spiritual dia, dalam perjalanan keilmuan, kesarjanaan dia ni. Kesimpulan yang dia buat apa benda? Dia kata walaqad alimtu yaqinan. Aku tahu dengan yakin bahawa ahli tasawuf lah merupakan orang yang betul-betul berjalan ikut perjalanan. Kesimpulan dia buat. Telah dia masuk jalan ahli kalam dia lalu, Syiah pun dia lalu. Kalau lalu dia belajar sampai detik, akhir kali dia buat kesimpulan. Aku tahu dengan yakin bahawa orang yang betul-betul menempuh perjalanan Allah ni ahli tasawuf. Itu kesimpulan yang dibuat oleh Al-Imam Al-Ghazali sampai akhir ayat dia. Itu jalan yang dipegang lah. Jadi ada macam tu. Ada juga orang yang dapat hidayah ni kadang-kadang secara memang kurnia Allah ke dia tanpa disangka-sangka. Contohnya seperti Bishr Al-Hafi. Bishr Al-Hafi ni tokoh tasawuf terkenal dalam sejarah. Kalau baca kitab-kitab tasawuf, kita akan jumpa nama ni, tokoh Bishr Al-Hafi ni. Tapi sejarah hidup dia tu sejarah hitam. Dia ni kaki mabuk, kaki tina. Kaki mabuk, kaki tina. Jadi dia tengah-tengah mabuk tu, tengah-tengah kaki tina tu, tengah-tengah mabuk dalam majlis tu, berlaku satu peristiwa yang menyedarkan dia. Sehingga ada orang mari ke rumah dia, ketuk pintu. Pertanyaan dia tu pertanyaan yang membuka hati dia. Akhir sekali dia pergi nak cari semula orang hok datang ke rumah, ketuk pintu dia ni. Dia adalah, saya dah ingat ada kalimah-kalimah dia, tapi pertanyaan orang tu macam dia menyedarkan dia atas pertanyaan dia. Masa tu dia tengah mabuk lagi tu, tengah mabuk dalam majlis mabuk dengan betina dia lagi tu. Tapi oleh kerana dia dapat takat kenyataan tu, dia pergi cari orang mari tadi tu. Masa pergi cari tu, dia tak ingat pakai selipar. Tak ingat setakat pakai selipar ni. Jadi bila tak pakai selipar, orang agak panggil, tak pakai selipar ni Al-Hafi. Sebab tu nama tu lekat, Bishr Al-Hafi. Bishr tak pakai selipar.
Kisah dia tu. Dan itulah dia mula bertaubat, mula sedar dan jadi seorang yang alim. Bukan saja alim, jadi awliya oleh Allah. Jadi tengah-tengah mabuk tu dapat hidayah Allah, jadi gitu. Banyak berlaku macam tu. Ada juga. Tapi ada setengah tu pula tadilah, adalah ciri-ciri yang munasabah dia tu dapat hidayah. Itu kurnia Allah, kita tak tahu rahsia tu. Cuma nak kabarnya pokok pakai hidayah lah. Bagaimana hidayah tu dapat? Macam-macam. Kadang-kadang dengan sebab usaha kita, kesungguhan kita dapat. Kadang-kadang dengan kurnia Allah tanpa sebab apa pun tiba-tiba dapat, boleh jadi lagi. Boleh berlaku lagi. Baik.